Aku Fitri, berasal dari Subang, Shah Alam. Aku hendak cerita sedikit pengalaman aku suatu acara kem dalam hutan. Ini merupakan salah satu peristiwa yang amat seronok saat masih remaja. Waktu itu aku berumur dalam belasan tahun. Aku mengikut satu aktiviti perkemahan di Sungai Itik di Perak selama 3 hari 2 malam. Anjuran Majlis Perbandaran Shah Alam. Saat sampai di sana buat kali pertama, amat kekok sedikit sebab tak kenal dengan ahli yang lain. Kami cuba bertegur sesama kita. Sampai saja di sana, kami terus bawa turun barang-barang perkemahan dan mula mendirikan kemah. Pegawai penyelia kami kemudian mengajak semua berendam beramai-ramai di dalam sungai yang berada di tepi tapak perkemahan. Waktu itu jam 5 rasanya. Di situlah bermula aku mengenali kawan-kawan baru yang turut serta dalam acara perkemahan tersebut. Ada yang berumur belasan dan puluhan tahun. Semuanya pelajar. Sedang seronok berendam, aku mula seluk tangan ke dalam air sungai dan mencapai batu-batu kecil di dalamnya. Kebetulan satu batu yang aku capai dan dapat berbentuk seperti jantung hati memang cantik. Niat di hati hendak simpan batu itu buat kenangan. Namun, disebabkan pernah mendengar orang tua berpesan, bila masuk mana-mana sungai dan hutan, jangan sesekali ambil barang yang bukan kita punya. Aku pun abaikan niat asa aku untuk menyimpannya. Aku pun tunjukkan pada kawan yang baru aku kenali di sebelah yang berasal dari Sabah. Dia berkata, "Bah, cantik batu kau jumpa ni. Boleh tak aku mau pinjam?" Aku pun berikan padanya dan dia pun menunjukkan kepada kawan-kawannya yang lain. Malam tu, kami turut serta dalam beberapa aktiviti termasuk berjalan malam dan diakhiri dengan acara mempelajari cara-cara menghadapi kecemasan. Lebih tepat lagi, cara-cara untuk memberi pertolongan CPR. Apabila tiba giliran aku dan teman aku untuk melaksanakan dan menunjukkan cara-cara untuk melakukannya, salah seorang daripada kami diwajibkan baring. Yang baring inilah peranannya adalah mangsa dan aku ditugaskan sebagai mangsa. Sebelum kami bermula adalah sedikit taklimat dari pelatih. Kerana terlalu letih, aku yang terbaring ketika itu boleh terlelap. Apabila aku terlelap, aku bermimpi seorang lelaki telah muncul dan membawa aku berjalan dalam hutan. Sampai di satu tempat, dia menghulurkan tangannya dan pandang tepat ke arah aku. Aku terus tersedar dan semua orang memerhatikan aku bila aku terjaga. Teman aku memarahi aku kerana tertidur. Pada malam berikutnya, setiap kumpulan wajib bertanding persembahan. Kami diberi masa untuk memikirkan apa yang hendak kami lakukan. Pastikan acara yang dipersembahkan bermoral. Setiap kumpulan diasingkan agar tidak meniru antara satu dengan yang lain. Kumpulan aku ditempatkan di tepi sungai. Sedang kami memikirkan untuk mendapatkan ilham membuat persembahan, salah seorang pelajar perempuan dari kumpulan kami tiba-tiba menangis. Apabila ditanya, dia berkata, dia nampak sambil menangis teresak-esak. Ketua kami cuba menenangkannya, tetapi dia tunjuk ke arah aku. Dia ternampak satu lembaga yang jelas bertinggi atas dahan pokok dan ia merangkak perlahan-lahan ke bawah. Betul-betul di belakang aku. Kami pun pujuk dia agar kuatkan diri. Semua dalam ketakutan, seram. Tapi kami cuba tenangkan diri. Kemudian aku bertanya kepada semua, ada petik mana-mana bunga ke atau ambil barangan yang berasal dari tempat ini? Aku dapat rasakan sesuatu yang ada kena-mengena dengan mimpi aku malam semalam. Dia pun menjawab,
yang ada seorang budak lelaki telah memberi hadiah kepadanya. Apabila aku bertanya, barang apa? Dia menjawab, batu sungai. Niatnya hendak simpan untuk bawa pulang sebagai kenangan. Aku terus teringat tentang batu berbentuk jantung hati dan budak Sabah yang aku kenali pada hari sebelumnya. Dia pun menganggukkan kepalanya. Aku kemudian menceritakan kepada ahli kumpulan tentang mimpi aku berjumpa dengan jelmaan lelaki dalam hutan. Dan aku yang pertama jumpa batu itu. Mungkin penghuni di sini tidak suka barangan mereka diambil tetamu dari luar. Kami mula rasa tak sedap hati. Kami menyuruhnya ambil batu itu dan aku sendiri yang menghantar semula ke sungai di mana aku terjumpa batu itu. Alhamdulillah, semuanya okey selepas itu, terlepas dari sebarang gangguan susulan. Inilah kisah yang dapat aku ceritakan kepada semua. Semoga bermanfaat buat kita yang tidak biasa ke hutan.